Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So untuk video kali ini Cikgu ingin kongsikan sains tingkatan 5 KSSM bab 4 kadar tindak balas. Kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid dari SMK Ulu Tiram Johor kerana sediakan slide yang sangat cantik ni. Cikgu sebagai pemudah cara sahaja. Kita pergi kepada 4.1 pengenalan kadar tindak balas. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okay, secara ringkas, bahan dia menjadi hasil. So yang inilah nama dia, proses ni nama dia tindak balas kimia. Okay, bahan tindak balas menghasilkan hasil tindak balas. Itu nama dia tindak balas kimia. Okey, contohnya tindak balas antara bahan tindak balas larutan kalium iodida dan larutan plumbum 2 nitrat yang kedua-duanya tidak berwarna akan menghasilkan mendakan plumbum 2 iodida yang berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tak berwarna sebagai hasil tindak balas. So kamu boleh tengok kat sini. Bahan tindak balas apa dia kat sini? Plumbum 2 nitrat tambah kalium iodida menghasilkan, buat anak panah, menghasilkan apa dia hasil tindak balas? Yang plumbum yang duduk depan ni tambah dengan yang belakang. Itulah formula dia, plumbum tambah yang belakang dengan iodida. So jadi plumbum 2 iodida. Okey, selebihnya yang depan yang kedua ni kalium. Okey, tambah dengan yang kedua ni nitrat, kalium nitrat. Senang saja persamaan kimia dia. Okey, so sebelah kiri adalah bahan tindak balas, sebelah kanan adalah hasil tindak balas. Okey, kita tengok graf. Graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti. Okey, kita tengok. Di sebelah kiri ni kuantiti bahan tindak balas, graf melawan masa. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Nampak? Makin lama makin turun, makin lama makin turun. Okey, so makin cepat. Sama juga dengan kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa. So makin bertambah kuantiti hasil tindak balas. Kalau kita tengok dua ni nampak sama tapi berbeza. Yang ni bahan tindak balas. Okey. So yang ni hasil tindak balas. Semasa sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil. Kita tahu dah. Oleh itu, kuantiti bahan tindak balas semakin berkurang. Manakala kuantiti hasil tindak balas semakin bertambah. So, biasalah. Yang kita guna tu makin lama makin berkurang. Hasilnya makin bertambah. Yang tu yang kita nak. Okay, kita tengok dua graf. Persamaan dan perbezaan graf perubahan kuantiti bahan tindak balas atau kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas cepat ataupun tindak balas perlahan. Okey, kita tengok warna biru ni. Biru ni tengok tindak balas cepat. Nampak? Dia potong lagi yang ni. Okey. Maksudnya kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya. Okey, manakala yang oren ni tindak balas perlahan, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahannya. So yang ni, yang lebih ni perlahan, yang makin kecil ni berkurang dengan cepat. Okey. Sebelah kanan pula, tindak balas cepat, yang ni graf hasil tindak balas. Kalau yang duduk atas, maksudnya tindak balas cepat, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepatnya. Okey. Kalau duduk sebelah bawah, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan perlahannya. Ni cepat, yang ni perlahan. Okey, yang ni berkurang
Yang ni perlahan. Yang ni cepat, yang ni perlahan. Tu beza dia. So ingat, yang ni duduk atas cepat, yang ni duduk bawah cepat. Kamu kena hafal lah sikit. Kena tahu beza. Tengok tajuk graf. Ni kuantiti bahan. Yang ni kuantiti hasil. Tolong hafal. Okey, yang ni sebagai rumusan. Apakah persamaan tindak balas cepat dengan perlahan? Kuantiti bahan tindak balas berkurang, kuantiti hasil tindak balas bertambah. Betul? Okay, perbezaannya dari segi kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Okey. Kalau perlahan pula, kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku dengan perlahannya. Okey, masa. Mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Ni cepat, sebab tu dia cepat. Manakala tindak balas perlahan mengambil masa yang panjang untuk menjadi lengkap. So tolong calon SPM tolong ingat persamaan dan perbezaan. Perbezaan kita uji dia dari segi dua, kadar tindak balas dan masa. Contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan kita. Nampak? Ni pembakaran lighter. Lepas tu yang ni pengaratan besi. Yang mana kadar tindak balas cepat, yang mana kadar tindak balas perlahan. So of course lah, pengaratan ni mengambil masa yang agaklah lama untuk berkarat. So kadar tindak balas dia perlahan. So yang atas ni, lighter ni, nyalaan api ni, kadar tindak balas dia cepat. Apa yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Okey, ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas, perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So perubahan, dia bertambah ke, dia berkurang ke per unit masa. Ni formula dia. So kamu kena ingat yang ni. Antara perubahan kuantiti bahan atau hasil yang boleh diperhatikan. Kita nak tengok dari segi apa? Okey, yang pertama kita tengok dari segi berat dia, pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Yang kedua, kita boleh tengok juga pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Ataupun yang ketiga, pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekonduksian elektrik, kekonduksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Yang keempat, pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas. Yang kelima, pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. So yang ni adalah antara yang kita tengok untuk perhatikan kadar tindak balas bahan ni macam mana. Ni kriteria dia. Okey, ni contoh. 0.3 gram bitter magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. So kita nak guna formula tadi. Perubahan bahagi dengan masa. So yang ni dalam gambar aja 0 saat apa yang jadi? 10 tengok bubble makin banyak, 20 lagi banyak, 30 dah tak ada bubble. So pengurangan kadar tindak balas, ni formula dia. Pengurangan jisim bahagi dengan masa. Macam mana pengurangan jisim? Kita tengoklah. Yang ada 0.3 sama. Tolak 0.0 per dengan masa, berapa jumlah masa? 30 saat. So bahagi, kita akan dapat 0.01 gram per saat. So yang ni jawapan dia, kadar tindak balas. Kadar tindak balas, sesuatu tindak balas boleh diukur sebagai, ni cara dia. Kadar tindak balas purata. Nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam sesuatu tempoh masa tertentu. Kita tengok contoh. So yang ni kamu boleh tengok dalam buku teks. Perhatikan rajah 4.5. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Dalam minit pertama. So minit pertama. So kena ingatlah 1 minit berapa saat?
Ni dalam saat. So, minit pertama 60 saat. So, gariskan ke sini. Okey, kena graf. Lepas tu belok ke kiri. Kita akan dapat jawapan dia. Berapa isi padu. Okay, tengok cara kira dia. Okey, minit pertama sama dengan jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 60 saat yang pertama. So, 60 lah. So, ambil pembaris, garis, guna pensel. So, kita akan dapat 20 per dengan berapa? Saat 60. So, kita akan dapat 0.33 cm. Okey, padu per saat. Senang je. So, kamu kena pandai tengok masa ni. Kena graf. Dah kena, terus belok. Ke kiri, dapatlah. Inilah jawapan dia. Yang kedua, dia tanya kita, kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Maksudnya, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 120 saat. So, sama juga macam tadi, minit pertama. Yang ni 2 minit pertama. Kita tengok. Okay, 2 minit 120. Garis, kena graf, belok kiri. So, kita dapat 30 bahagi dengan 2 minit 120 saat. So, kita dapat 0.25 cm padu, okay, per saat. Senang je. Sama dengan A tadi. Okay. C. Kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okay. So, yang ni dalam minit kedua maksudnya dari 60 hingga 120. So, kena 120 garis, kita dapat 30. 60 garis, kena graf, kita dapat 20. So, perubahan. Yang ni tadi maksudnya perubahan 30 tolak 20 per dengan masa tadi 120 tolak 60. So, kita akan dapat 0.17 cm padu per saat. So, yang ni kamu kena tahu bila dia tanya kita kadar tindak balas purata minit kedua 120, tengok 60 saat sebelum dia. Ni. Okey. Yang keempat. Dia tanya kita kadar tindak balas purata dalam minit ketiga pula. Ketiga, 3 minit berapa? 180. So, dia antara 120 hingga 180. Sama juga macam C tadi. So, sambung graf. Buat dot. Belok ke kiri, kita dapat 35. 120, kita dapat 30 cm. Per dengan 180 tolak 120. So, kita dapat 0.08 cm padu per saat. So, yang kena faham soalan. Kadar tindak balas purata. Okey, dalam minit ketiga. Okey, macam mana pula yang kelima? Okey, isi padu gas hidrogen. Kadar tindak balas purata keseluruhan. Kalau keseluruhan tengok. Yang hujung sekali, ni sebelum dia flat ni, yang ni lah. So, minit ke saat yang ke 180. Lepas tu belok kiri, kita dapat 35 bagi 180, kita akan dapat 0.19 cm padu per saat. So, nak tengok daripada mana? So, tengok. Ni. Sebelum dia straight sahaja ni, tiada perubahan. Ni lah hujung dia ni. Inilah keseluruhan. Kita nilai dia dari segi last ni. Okay. Masa yang tetap ni. Okay. Itu yang pertama, purata. Yang kedua, kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Okay, kadar tindak balas yang berlaku pada satu-satu masa atau ketika tertentu. Kita tengok contoh. Kadar tindak balas pada masa T. Dia bagilah masa yang keberapa. Sama dengan kecerunan tangent lengkung pada masa T. Ni formula dia. Kamu tahu, ingat, hafal ni formula ni, kamu boleh jawab soalan ni. Okey. So, tengok graf. Dia tanya kita apa? Kadar tindak balas pada masa 20 saat. Ni 20 saat. So, kamu titik kat sini. Lepas tu ambil pembaris. Kamu buat satu garisan. Satu garisan. Okey, P dan R.
Okey. So, jarak dia kena sama lah. Lepas tu, kamu bentukkan segitiga. Okey, bentukkan segitiga, sambung. P straight je. P ke Q, Q ke R. Okey, sudut mestilah 90 darjah. Ni kat sini. Okey. Yang ni orang panggil tangent ni. 90 darjah. Ni. Okey, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sama je. 90 darjah kat sini. PQR mesti 90 darjah. So, macam mana nak kira kecerunan? Okey, jarak Y ni, ni paksi Y, bahagi dengan jarak X ni. So, contoh kat sini. Okey, panjang PQ berapa? 49. Macam mana tahu 49 ni? Tengok kat sini graf ni. Oh, 49. Tolak dengan 21. Ni. Y. X dia. Berapa ni? 29 tolak dengan 9. Ni. So, tekan kalkulator. Kamu dapat 1.4 cm padu per saat. Senang je. Okey. Sekali lagi, bentukkan. Buat satu garisan sama panjang. Lepas tu, bentuk segitiga. Tu je. Tu sudut dia mesti 90. Lepas tu, ukur panjang Y bahagi dengan panjang X ni. Itu sahaja. Okey. Contoh yang kedua, dalam satu eksperimen ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey. Ni graf dia. Sela masa 40 saat. Okey. Melawan masa. Bagi tindak balas ini, hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Mana 60? Carilah di antara 40 hingga 80. Kita tengok. So, 60 kat tengah-tengah ni. 40, 50, 60. Sambung straight. Kena graf. Lepas tu, ambil pembaris, sambungkan. Buat satu garisan XY ni. Sama panjang. Lepas tu, bentukkan segitiga. Ambil hujung Y. Sambung ke Z. Z ke X. Sudut Z mesti 90. Okey. Tu cara dia. Lepas tu, sama juga. Panjang Y berapa? 43 tolak 23. Panjang X 100 tolak 20. So, kita akan dapat 0.25 cm padu per saat. Tu cara dia. Senang je. Buat satu garisan, bentuk segitiga, lepas tu ukur panjang Y berapa, panjang X berapa. So, panjang Y bahagi dengan panjang X. Itu saja. Yang B, dia tanya kadar tindak balas pada masa 120 saat. Okey. So, 120 saat. Okey. So, sambung ke titik. Kena graf. Okey. Kalau kat sini, ambil masa ni 80 hingga ke 160. Senang. Sambung P dengan Q. Q, buat satu garisan, bentukkan segitiga R. P, Q, R. Ni sudut R 90. Okey. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. So, ukur. Panjang Y berapa? 47.5 tolak 38.5. Okey. Panjang X, PR 160 tolak 80. So, kita akan dapat 0.11 cm padu per saat. Tu cara dia. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita nak tengok apa faktor yang bagi kadar tindak balas cepat. Okey. Wallahualam. Assalamualaikum.